Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Tungkih Channel. Terima kasih aku ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Kita semua dah berada di penghujung bulan Syawal. Jadi untuk penghujung bulan Syawal ni, akan ada terima satu kisah seram di mana kisah seram ni seram bercampur dengan misteri. Kisah seram ni telah dikongsi oleh salah seorang subscriber juga, dan subscriber ni pernah share banyak story seram dengan Tungkih Channel. So korang, untuk kisah seram kali ni bertajuk Beraya di Rumah Bunian. Apa yang berlaku sebenarnya? Jom bersama dengan akak untuk mengetahui kisah pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Sebelum akak terlupa korang, akak nak jelaskan kat sini bahawa story yang akak terima ni dia agak panjang. So akak terpaksa jadikan dia sebagai 2 episod. Dan untuk pengetahuan korang juga, story ni telah dikongsikan oleh salah seorang subscriber yang dikenali sebagai PA. PA sebelum ni memang banyak sangat share story dengan Tungkih Channel, tapi dah lama dah dia tak share. Dan sekali ni dia share bersempena untuk Hari Raya Aidilfitri. Jom sama-sama dengan akak untuk selami kisah daripada PA. Jom. Kisah ni terjadi pada Hari Raya Aidilfitri pada tahun 1999. Masa tu PA dia berumur 17 tahun dan masa tu dia belajar dalam tingkatan 5. Kak Rina ni merupakan sepupu PA, dia berusia 2 tahun lebih daripada PA kan. Selalunya story-story sebelum ni akak akan bercerita pengalaman PA ni bersama dengan Kak Rina. Tapi kali ni Kak Rina dia berada di Semenanjung Malaysia untuk menyambung pelajar ke peringkat di Kolej UNITA. Pada tahun tu Kak Rina memang tak dapat nak join untuk balik ke Sabah untuk beraya bersama-sama dengan keluarga di kampung. So story kali ni PA lalui bersama dengan sepupu dia yang lain. Siapa sepupunya tu? Jom kita selami perjalanan PA beraya di Rumah Bunian. Sehari sebelum tibanya 1 Syawal pada tahun tersebut, PA dengan sanak saudara dia semua dah berkumpul dekat rumah arwah atuk dia dan juga rumah nenek dia untuk menyambut Hari Raya bersama. Macam itulah. Keluarga PA ni boleh dikatakan keluarga yang agak besar dengan bilangan ahli keluarga yang memang ramai korang. Makanya sambutan Hari Raya dalam keluarga mereka ni memang meriah sangat. Menjadi satu tradisi besar untuk keluarga mereka dari 1 Syawal sehinggalah 3 Syawal ni, raya pertama sampai raya ketiga lah, mereka sekeluarga akan berkeliling beraya di sekitar kampung untuk melawat rumah sanak saudara, rumah orang yang lebih tua, rumah adik-adik semualah terlebih dahulu. Sebelum mereka ni pula diorang nak buat open house, biasanya diorang akan buat pada hari raya yang keempat. Untuk open house pada hari raya keempat tu, arwah atuk dan arwah nenek PA ni dah bahagi-bahagikan semua tugas untuk anak cucu dia. Yang pangkat tua macam atuk-atuk saudara, nenek-nenek saudara, mak tua, moyang mereka lah kan. Termasuk arwah atuk dan arwah nenek, dia akan uruskan bahagian lauk pauk yang dah siap dimasak pada hari-hari sebelumnya tu. Contohnya macam rendang, macam rendang daging, rendang ayam dan sebagainya lah. Yang pangkat anak-anak semua, dia akan uruskan bahagian kemah untuk tetamu dan perkakas makanan untuk dihidangkan. Dan yang pangkat cucu semua akan bantu apa yang patut ditolong. Memang sangat teratur sangat cara hidup mereka bekerjasama, dan inilah yang pastinya mengeratkan lagi ikatan silaturahim sesama mereka. Alhamdulillah. Pada hari kejadian tersebut, macam biasalah, awal selepas solat subuh,
Mereka semua sekeluarga dah sibuk buat kerja untuk open house. Ambil lah tugasan masing-masing. PA dengan sepupu-sepupu yang lain dah sepakat nak tolong arwah mak tua dia. Arwah mak tua ni merupakan moyang mereka. Mereka ni nak tolong arwah mak tua ni memotong ketupat untuk disimpan dalam bekas makanan, dan mereka nak memanaskan semua lauk untuk dihidangkan kepada para tetamu. Tengah-tengah mereka ni sibuk leka dekat dapur kan, semua duk buat kerja macam tu, Tok Bujang tiba-tiba muncul dari luar. Tok Bujang ni dia ajak PA dengan sepupu PA yang bernama Haikal untuk ikut Tok Bujang ni beraya di rumah saudara mereka. Macam tu lah. Jadi untuk refresh balik semula, Haikal ni sebenarnya cucu kepada nenek saudara PA yang merupakan adik bongsu kepada arwah nenek PA, yang mana PA panggil sebagai Nek Su. Ingat tak korang yang mana dah pernah dengar kisah mereka ni? Korang mesti kenal dengan Nek Su. Tok Bujang pula merupakan tok saudara kepada PA. Jadi PA dan Haikal ni dia sepupu dua kali lah, macam tu lah. Disebabkan jadual open house mereka bermula pada pukul 9 pagi, mereka sekeluarga memang dah kena rushing untuk buat kerja. Sebab jam dekat dinding dah menunjukkan pukul 8 pagi. Disebabkan semua orang sangat sibuk, tak ada siapa pun yang sepertinya pedulikan kedatangan Tok Bujang yang sedang memanggil PA dan Haikal. PA, Kal, jom pergi beraya kejap su. Tok Bujang nak bawa korang berdua pergi beraya rumah saudara kita. Kata Tok Bujang ringkas je. Haikal ni tabiat dia suka mengelak dari buat kerja-kerja dekat dapur. Nak lagi waktu time raya macam tu, ada open house, banyak kerja kan. Jadi dia pun tak banyak tanya, tak banyak cakap, dia terus setuju. Tapi PA pula dia tak macam Haikal, sebab takut kena marah tinggalkan kerja kat dapur. Nak lagi PA pun dia tak mandi lagi sejak daripada solat subuh tadi. Tak inginlah dia nak pergi beraya dekat rumah orang dengan muka serabai, tak mandi, dengan tak gosok gigi sebagainya. PA sebenarnya dia plan dia nak mandi dulu, lepas settle semua kerja, lepas dah siap semua, barulah dia nak melaram, nak pakai baju beraya, nak berhias lawa-lawa. Lepas tu barulah dia nak pergi tunjuk muka dia kat tetamu, barulah nak pergi beraya kan. Itu pun kalau tetamu dah mula datang kat rumah untuk open house. Tapi Tok Bujang dia terus juga pujuk PA. Dia minta Haikal pula pujuk PA untuk ikut sekali. Ikutlah kami sekali PA. Ni Haikal ni elok je ikut. Takkanlah kami berdua je nak pergi ke sana sekejap je pun. Bukannya lama. Kata Tok Bujang lagi terus memujuk. Tengah sibuk ni Tok, lagilah saya ni belum mandi, belum berus gigi. Ni nanti kalau saya tinggalkan kerja macam ni je, nenek marah. Kalau kita pergi beraya dekat rumah diorang, tunggu matahari naik sikit, boleh tak Tok? Tok Bujang balas pada PA, jomlah pergi sekarang. Lagipun diorang teringin sangat nak jumpa kamu. Diorang pun nak beraya kat tempat lain juga. Kata Tok Bujang lagi. Kalau macam tu, biarlah diorang tu pergi beraya dekat tempat lain dulu. Nanti-nanti je lah kita pergi tempat diorang tu beraya. PA tetap dengan pendirian dia. Dia tetap menolak sebab dia rasa rimas bila Tok Bujang beria sangat. Nak sangat PA tu ikut beraya dekat rumah saudara mara. Entah mana dia pun tak tahu. Kelang kabut lagi dalam keadaan macam tu. PA memang tak nak. Tapi aku dah janji dekat diorang. Aku nak bawa korang jumpa diorang tu pagi ni juga. Diorang tu memang teringin sangat nak jumpa kamu. Tok Bujang masih belum berputus asa untuk pujuk PA. Ajaklah orang lain Tok Bujang. PA tak mau ikutlah. Marilah PA ikut aku dengan Haikal ni. Diorang tu nak sangat tengok kamu berdua je. Bukan dengan sepupu-sepupu kamu yang lain ni semua. Kali ni lembut suara Tok Bujang. Pujuk lagi PA. Jomlah PA. Haikal yang tadinya diam akhirnya buka mulut dan memujuk PA sekali lagi. Jomlah. PA dia jengkilkan mata dia. Jegil sama kan. PA dia jegilkan mata daripada Haikal sebab memang dia tak nak ikut dan tak berniat nak ikut pergi beraya dekat rumah saudara yang dimaksudkan oleh Tok Bujang tu. Haikal dia abaikan jegilan mata PA. Dia buat tak reti, dia buat dek je. Ya, aku tahu kau tak nak pergi sebab kau belum mandi lagi. Relax. Aku pun tak mandi lagi. Jomlah ikut Tok Bujang. Aku pun dah malas lah duduk dekat dapur ni.
dengan panasnya lagi. Sebelum PA akhirnya bersetuju nak ikut Tok Bujang dan Haikal untuk beraya dekat rumah saudara tu, PA dia tengok sekeliling dapur. Dia nampak semua orang ni tengah sibuk duk ralik dengan kerja masing-masing. Perasaan PA waktu tu semua ahli keluarga dia memang tengah sibuk buat kerja. Sampai tak peduli langsung dengan kedatangan Tok Bujang dekat dapur. Apa lagi nak hiraukan PA dengan Haikal. Peliknya, kenapa semua orang berada dekat situ seolah-olah tak menyedari kehadiran Tok Bujang? Masa kan tak ada yang nak menyapa pada Tok Bujang. Dan yang paling tidak pun senyum atau angkat tangan je pada Tok Bujang jadilah. Tapi peliklah. Semua tetap busy juga buat kerja, macam tak nampak pada Tok Bujang kan. Sebenarnya pada waktu tu, mata ahli keluarga mereka semua ni dah ditutup oleh makhluk halus supaya tak nampak mereka bertiga. Marilah PA, kita pergi sekejap je. Tak lama pun. Tak adanya korang kena marah nanti. Kalau korang kena marah, aku jawab dengan atuk dan nenek korang nanti. PA akhirnya dia berala dan dia akur dengan pujukan Tok Bujang. Tok Bujang ni memang dia lembut-lembut je lah dia pujuk cucu dia. Maka dia dan Haikal akhirnya diikutlah Tok Bujang ni turun daripada pintu dapur menuju ke kawasan belakang rumah arwah atuk dan nenek dia tu. Masa mereka menuruni tangga dapur rumah tu kan, PA dia tengok ahli keluarga dia tengah sibuk buat kerja masing-masing. Ada yang tengah betulkan tiang kanopi, ada yang tengah susun meja kerusi, ada yang tengah masukkan ais dalam balam minuman, ada yang tengah potong lemang dan ada yang tengah susun kuih raya dekat meja. Masa tu PA dia perasan tau, yang seperti seorang pun yang tak pedulikan mereka bertiga sedang menuruni anak tangga dari arah dapur. Tak ada pun yang nak tanya, PA nak ke mana tu? Haikal nak ke mana tu? Tok Bujang ke? Sekurang-kurangnya menyapa. Mata korang tu tengok ke depan, ikut je aku ni. Korang duk tengok pakcik makcik korang yang tengah buat kerja tu semua. Nanti korang berdua pula kena marah sebab mengelat nak buat kerja, kata Tok Bujang tiba-tiba pada mereka. Posisi mereka bertiga masa tu kan, Tok Bujang dia paling depan, lepas tu PA dia duduk tengah-tengah, Haikal duduk kat belakang. Dia orang pun turunlah anak tangga. Bila selesai dia orang turun anak tangga, dalam beberapa langkah di tanah kemudian, PA ni dia ada terdengar tau suara Haikal. Dia macam terkejut. Haikal macam tu lah, terkejut kan tulisan dia. PA terkejut dan dia melatah lah bila Haikal dalam keadaan terkejut terpegang dia kan. Lepas tu dia ajuk balik semula apa yang disebutkan Haikal tadi. Dia pun kemudian dia toleh lah pada Haikal dekat belakang. Dia tengok Haikal ni tengah kelip-kelipkan mata dia sambil dia geleng-gelengkan kepala, tak percaya tau. Pada masa tu Haikal katanya lah dia terpandang Tok Bujang sedang potong dodol dekat bawah kolong. Tu sebablah Haikal dia terkejut, lepas tu dia bingung kalau Tok Bujang ada kat depan mereka tu. Maknanya yang sedang memotong dodol tu siapa? Agak-agak orang lah. Ada dua lah kan Tok Bujang. Mana tak confuse cucu-cucunya tu. Jadi Haikal dia terus juga keliru. Dia terus macam tu. Jom cepat PA, Haikal, kata Tok Bujang pada mereka sebelum sempat Haikal dia nak jawab soalan PA tadi. Kalau dia jawab soalan PA kat situ, mau tercerik juga tau. Mereka berdua pun ikutlah Tok Bujang yang langkah dah mula laju ke depan. Bila langkah kaki mereka bertiga dah mula menjauhi sikit dari kawasan rumah arwah atuk dengan nenek ni, PA dia berhenti secara tiba-tiba sehingga Haikal ni terlanggar pada PA daripada belakang sebab dia stop emergency kat situ. Kita nak pergi mana ni Tok Bujang? Tanya PA. Selama hidup 17 tahun ni, kawasan belakang rumah arwah atuk dan arwah nenek ni sebenarnya hutan. PA sendiri tak pernah ke kawasan hutan belakang rumah tu. Dan tak pernah dibawa oleh sesiapa pun ke situ sebelum ni. Malah, arwah atuk dengan arwah nenek selalu melarang kami bermain dekat kawasan hutan sejak kami kecil. Kita nak ke mana ni Tok Bujang? Kita nak pergi ke rumah saudara kita tu lah, jawab Tok Bujang. Saudara mana pula? Balas PA dalam keadaan hairan.
Nanti kamu jumpa diorang, kamu kenal lah. Balas Tok Bujang lagi. Rumah diorang memang ikut jalan kawasan tempat ni. Korang memang tak tahu, tapi aku tahu. Mengarutlah Tok Bujang ni. Ada ke orang tinggal kat dalam hutan ni? Piah dia pernah tanya dengan atuk dan nenek dia. Kata diorang lah, kawasan ni kawasan hutan. Kau hujung tu bukit. Mana ada rumah orang? Kata Piah lagi. Jadi kau nak kata yang aku ni tipu korang lah. Ikut je lah aku. Kita kena gerak cepat ni. Nanti tak sempat. Diorang pun tak boleh lama-lama nak menunggu kita. Sebab diorang pun nak beraya kat tempat lain. Jawab Tok Bujang. Diorang tu siapa? Piah tanya lagi sebab dia masih tak puas hati dengan jawapan mengarut Tok Bujang tu. Sebenarnya mereka ni dah masuk ke dalam kawasan hutan dan jarak hutan untuk patah balik ke rumah arwah atuk dan nenek tu dah sangat jauh. Sebab Piah dah agak mereka bertiga dah berjalan kaki hampir setengah jam lamanya. Memang hutan tu tak ada jalan untuk apa-apa kenderaan untuk lalu. Semuanya semak samun dan mereka ni asyik-asyik berlanggar dengan daun-daun lalang. Daun lalang tu pula tinggi-tinggi. Lepas tu mereka ni hanya nampak pokok-pokok yang tinggi-tinggi je. Pokok yang besar-besar je korang. Kalau nak digambarkan hutan tu macam mana keadaan dia, seolahnya seperti hutan tebal dekat dalam taman negara. Makin lama Piah dengan Haikal dia makin agak macam was-was, curiga juga dengan perangai Tok Bujang ni. Sehingga kan Haikal ni tiba-tiba berhenti dekat belakang Piah. Hujung baju Piah tu Haikal tarik dari belakang dan Haikal bagi isyarat mata pada Piah supaya berpatah balik ke rumah arwah atuk dan nenek. Haikal masa tu dia kelihatan macam dah takut, tapi Piah tak. Piah langsung tak takut dengan Tok Bujang. Sebabnya selagi arwah atuk dan arwah nenek masih ada, diorang masih hidup lagi lah, Piah dia yakin Tok Bujang tak akan berani nak menganiaya mereka. Walaupun ada masanya Tok Bujang ni kepala dia memang tak betul pun. Piah, kita patah balik nak. Aku rasa tak sedap hatilah, bisik Haikal. Apa sal pula? Tadi kau yang beria sangat nak suruh aku ikut korang berdua kan? Jauh berjalan macam ni baru nak ubah fikiran. Betul lah kau ni Kal. Aku pun tak expect yang kita bertiga nak berjalan pergi dalam hutan macam ni. Lagipun aku dah mula syak. Ada yang tak kena dengan orang tua tu. Jawab Haikal. Masa Piah dan Haikal tengah berbisik-bisik tu, langkah mereka berdua terus terhenti. Sedangkan Tok Bujang tu tetap ngok-ngek dah berjalan jauh ke depan juga. Tadi kan, waktu kita turun tangga kat rumah Nek Long tadi, ada satu lagi Tok Bujang tau, tengah potong dodol kat kawasan kemah tadi. Bisik Haikal lagi. Hah? Satu lagi Tok Bujang? Apa maksud kau? Piah dia jadi pelik dan dia jadi confused dengan kata-kata Haikal tu. Dia tak faham apa yang Haikal cuba sampaikan dan apa yang cuba dimaksudkan. Maksud aku ada dua Tok Bujang. Tok Bujang yang pertama yang tengah jalan kat depan tu sekarang. Tok Bujang yang kedua tadi yang aku nampak potong dodol dekat rumah tadi. Kau faham tak maksud aku? Tu aku rasa pelik tu. Bila? Yang tadi kau melatah kat tangga tadi, kau lupa? Waktu tu Piah pun dah lupa dia ada melatah ketika turun anak tangga dekat dapur tu, tapi dia memang lupa. Sebelum mereka bertiga masuk ke dalam hutan tu, memang betul Piah ada melatah. Untuk refresh balik semula, Haikal ni dia ada kebolehan tau untuk melihat dan mendengar bunyi-bunyi dari makhluk alam gaib. Sementara Piah ni, dia hanya boleh mendengar suara-suara gaib saja. Tapi dia tak boleh nak tengok apa-apa pun daripada alam sebelah sana. Walaupun melihat hantu setan ni semua memang bidang Piah. Piah dia putuskan untuk tidak percaya dengan kata-kata Haikal. Dia tak dengar apa-apa bunyi pelik pun sejak daripada solat subuh tadi. Dan Piah yakin tak akan adanya hantu setan nak muncul siang-siang hari macam tu. Walaupun dia tak begitu suka dan tak berapa nak percaya dengan perangai Tok Bujang yang memang ada kalanya tu pelik sangat. Tapi Piah yakin Tok Bujang tu yang sedang berjalan kat depan dia tu kan, memang betul-betul Tok Bujang yang sebenar. Pada masa tu Piah dia berfikir mungkin Haikal ada kebolehan untuk melihat jin setan sama macam Kak Rina. Tapi Haikal ni juga manusia biasa.
Mungkin dia dah tersalah pandang ke, tersalah sangka ke. Susah pula lah PA nak percayakan yang jin syaitan boleh berjema sebagai manusia pada siang-siang hari dengan jasad yang nyata, yang boleh kita sentuh, boleh pegang. Kalaupun memang ada jin syaitan yang muncul dekat rumah arwah Tok dengan arwah nenek tadi, mungkin Tok Bujang yang tengah potong dodol tu lah sebenarnya jin yang dimaksudkan. Ada logik tak kat situ korang? Ha, PA, Haikal, yang korang berdua tercegat kat situ tu buat apa? Kita nak cepat ni lawan Tok Bujang dari hadapan. Bila dia dah mula sedar dan mereka berdua ni dah jauh tertinggal dekat belakang, alang-alang dah jalan kaki sejauh tu untuk pergi ke rumah saudara tu, PA dia tariklah si Haikal ni untuk ikut sekali join lah Tok Bujang, teruskan juga berjalan. Tok Bujang, cakaplah betul-betul, kita nak ke mana sebenarnya ni Tok Bujang? PA dia tanya lagi kepada Tok Bujang setelah mereka berdua ni mendekati Tok Bujang. Berapa kali kau nak aku ulang apa yang aku cakap dekat korang berdua ni? Ikut je lah. Kejap lagi sampailah kita dan tak jauh lagi ni. Korang berdua pun nak balik rumah cepat kan? Masalahnya Tok Bujang, jauh benar kita dah masuk hutan ni. Setakat ni saya masih tak nampak lagi apa-apa tanda kehidupan pun dekat sini. Jangan kata nampak rumah orang, rumah manusia pun tak ada yang lalu dekat tempat ni. Balas PA, rumah orang dengan rumah manusia berbeza ke? Korang lantakkanlah. Kenapa? Korang ingat aku nak buat jahat dekat korang ke? Tok Bujang dia tergelak sambil dia berkata-kata macam tu, dia gelak kecil je. Saya tak adalah sampai nak berfikiran macam tu Tok Bujang. Tapi si Haikal ni lah, dia cakap dia nampak je maan Tok Bujang tadi dekat rumah nenek tengah potong dodol. PA dia terus jawab tanpa pedulikan Haikal. Masa tu Haikal dia tengah tarik baju PA dekat belakang lah, dia tarik. Dia nak suruh lah PA ni stop untuk betul serang, tapi PA dia degil, dia cakap juga. PA tahu Haikal tengah marah tu sebab PA dah bocorkan rahsia pada Tok Bujang kan. Tok Bujang buat reaksi wajah yang terkejut dengan apa yang PA kata. Seorang demi seorang wajah mereka tu Tok Bujang tenung. Sesaat dua kemudian Tok Bujang pun ketawa kecil, ketawa. Korang berdua ni memang special. Ada mata, ada telinga magic. Aku pun ada nampak ada benda yang menyerupai muka aku tu tadi dekat tangga rumah nenek korang tu. Itulah sebabnya aku suruh korang ni jalan terus. Jangan toleh-toleh kat belakang lagi. Tapi kamu toleh juga ke belakang kan? Tok Bujang menyambung lagi. Mereka bertiga meneruskan perjalanan lagi dan kemudiannya mereka masuk ke dalam kawasan hutan. Tok Bujang nampak benda yang menyerupai muka Tok Bujang sendiri kat rumah tadi. Kali ni Haikal pula yang bertanya dengan wajah yang confused. Ya, aku nampak kan? Jawab Tok Bujang. Buat apa dia tu datang kat rumah Tok menyerupai wajah Tok Bujang? Nak buat kacau? Kalau Atuk tahu, mesti Atuk mengamuk nanti, kata PA. Sekarang ni hari raya PA. Bukan manusia je yang reti nak beraya. Jin setan semua nak beraya juga. Tapi kalau ada jin setan nak beraya dekat rumah Atuk dengan nenek korang tu, korang tak payahlah nak risau. Atuk dengan nenek korang tu dah boleh detect kalau jin dan setan nak buat jahat dekat anak cucu cicit semua kat situ. Atuk dengan nenek korang tu orang yang baik-baik. Benda yang datang nak beraya dengan keluarga korang tu pun insya-Allah baik-baik juga. Tok Bujang menjelaskan dengan panjang lebar nak bagi dia orang ni tenang. Bila Tok Bujang dah jelaskan perkara tu pada mereka berdua, barulah Haikal dengan PA ni tenang sikit. Lega. PA pun dia masih percaya dengan Tok Bujang yang semestinya Tok Bujang tu tak akan buat jahat pada mereka. Jadi mereka bertiga pun dia terus menyambung kembali perjalanan mereka masuk ke dalam hutan tu. Tak lama selepas tu, mereka bertiga berhenti berjalan kaki dalam hutan tu selepas mereka menemui sebatang anak sungai di hadapan mereka tau. Tok Bujang dibagi tahu dekat Haikal dengan PA supaya mereka bertiga ni harus menyeberangi sungai tu untuk sampai ke rumah saudara mereka tu.
Sungai tu nak jelaskan memang pelik tapi cantik. Sungai tu memang panjang tapi lebarnya cuma sebesar sebuah longkang yang kecil je. Tapi sungai tu bukanlah sebuah longkang, memang sebuah anak sungai yang sangat kecil. Air sungai tu mengalir jernih je. Dalam sungai tu pun dia cuma separas betis macam tu lah, tak sampai dekat lutut pun. Sampaikan mereka ni boleh nampak tahu pasir dekat dasar sungai tu memang berwarna putih. Cantik sangat anak sungai tu. Kecil, air pula jernih. Tapi saiznya memang pelik lah. Sangat-sangat kecil je. Piah dengan Tok Bujang dia tak ada masalah nak menyeberangi sungai tu. Air pun cetek sangat. Jadi mereka berdua tak perlulah nak buka selipar untuk masuk ke dalam sungai tu. Tapi Haikal pula dia membebel sorang-sorang sebab dia tak pakai selipar. Dia pakai kasut kain pula tu. Dan kasut tu akan basah kalau dia tak buka. So dia kena buka lah kasut tu untuk seberangi sungai tu. Tapi akhirnya mereka berjaya seberangi sungai tu. Air sungai tu memang jernih. Pasir kat dasar sungai tu memang dah cakap tadi kan, berwarna putih. Sampai ikan-ikan dalam sungai tu pun memang mereka boleh tengok dengan jelas. Piah dengan Haikal dia terleka tau sekejap. Bila dia tersedar, ikan-ikan dalam sungai tu memang sangat jinak. Dia boleh pegang, dia boleh bermain dengan ikan-ikan tu. Ikan-ikan dalam sungai tu semua dia boleh kaut pakai kedua belah tangan dia je. Dia ambil, dia angkat. Kita pernah tengok kan main macam tu, lepas tu lepaskan. Memang best, memang syok. Ikan-ikan tu pun dia tak lari bila mereka cuba untuk tangkap dia. Bila mereka dah pegang, dah tangkap, memang tak lari. Bila mereka lepaskan balik ke dalam sungai, ikan-ikan tu semua datang semula dekat kaki mereka berdua seperti minta, tangkaplah lagi. Macam tu lah ibaratnya. Dah. Jangan dikacau ikan-ikan tu. Dia tak mengacau korang pun. Tegur Tok Bujang respon mereka ni terhadap ikan-ikan tu semua. Dia tak nak lah buang masa kat situ kan. Dia orang kena pergi beraya dengan cepat dekat rumah saudara dia. Jinak-jinak lah ikan dalam sungai kecil ni Tok. Saya tak pernah lagi jumpa ikan dekat sungai jinak macam ni Tok, kata Haikal. Memanglah jinak, tapi tak payahlah sampai ikan-ikan tu semua nak dibawa bermain macam tu, sambung Tok Bujang. Mereka bertiga kemudian dia teruskan perjalanan ke dalam hutan lebih kurang dalam masa 15 minit sebelum akhirnya mereka bertiga ni sampai dekat sebuah kawasan tu akak bagi gambar dia dalam bentuk bulatan. Bulatan macam tu, dekat tengah-tengah hutan tu ada kawasan macam tu. Keadaannya seperti padang golf yang lapang sangat tapi dikelilingi dengan hutan rimba. Dan di tengah-tengah kawasan lapang yang macam padang golf tu ada sebuah rumah kayu. Bentuk rumah kayu tu memang style rumah orang Melayu. Rumah tu rumah kampung yang ada kolong. Dari jarak jauh dalam 100 meter pun mereka dah boleh tengok, dah boleh nampak di bahagian bawah kolong rumah tu memang kosong. Memang PA dan Haikal dia rasa pelik bila dia tengok keadaan rumah kampung tu. Rumah tu langsung tak ada sepalit cat pun dekat rumah tu, tak bercat. Dari kejauhan pun mereka dah boleh tengok ada beberapa orang lah yang dah tunggu mereka ni dekat bahagian beranda rumah tu. Dan dalam pelik rumah tu ada kelakarnya juga. PA dia terfikir, kalau rumah pelik tu adalah rumah makhluk halus, kenapa orang tu ada macam piring astro Jin dari spesies mana pula yang pandai langgan channel macam channel Astro kat rumah dia ni? Dah sampai pun kita, kata Tok Bujang pada mereka. PA dia terkejut lah. Dia tengah berfikir tu macam mana ada piring macam piring Astro je kat situ kan. PA dan Haikal dia hanya berpandangan antara satu sama lain. Dia sama-sama terkejut tau bila mereka ni menyaksikan ada sebuah rumah kayu yang tak bercat tu dekat tengah-tengah kawasan lapang dalam hutan tersebut. Dan jarak dari tempat mereka bertiga mula sampai di kawasan lapang dalam hutan sampai ke rumah pelik tu pun jarak perjalanan mereka saja dah ambil masa setengah jam. Begitulah gambaran betapa besarnya kawasan lapang tersebut.
Apa yang akan mereka temui apabila mereka mendekati rumah pelik tersebut? Untuk mengetahui sambungan daripada kisah ni, korang perlu ikuti episod yang kedua akan datang. Sekian saja untuk episod yang pertama. Terima kasih akan ucapkan kepada korang semua kerana sudi dengar dari awal sampai akhir. Sehingga berjumpa lagi di episod yang kedua. Bye, Assalamualaikum. Bye, jangan lupa share, like, subscribe.